Okey, hai, Assalamualaikum semua anak-anak cikgu, apa khabar? Okey, saya harap kamu dah bersedia untuk masuk tajuk baru hari ini, iaitu tajuk pengamiran. Okey, so, okey, tengok ni tajuk pengamiran. Cikgu dah buat dia punya peta minda dia. So, kita tahulah apa benda yang kita akan belajar kan dalam tajuk pengamiran ni. Okay, pertama sekali kita akan tengok apa itu kamiran tak tentu. Kemudian kita akan tengok apa itu kamiran tentu. Lepas tu kita akan belajar macam mana nak apply pengamiran dalam pengiraan luas. Seluas kan? Okey, nampak tak? Luas. Kemudian kita akan belajar juga macam mana nak kita guna pengamiran ni dalam isi padu. So tak banyak pun tajuk ni. Sebenarnya tajuk ni senang saja. Okey? Saya harap kamu enjoy lah belajar tajuk ni. Okey? Okey, kita tengok kat depan ni yang saya nak tunjuk kat kamu ni. So, saya akan sentuh pasal kamiran tak tentu dululah. So, kamiran tak tentu ni macam mana? Okey, kalau sebelum ni kita diberi persamaan lengkung, betul tak? Okey, so Y sama dengan contoh So, 7X kuasa 2 tambah 5X tolak 6. Okey, ni contoh So, ni adalah persamaan lengkung bagi lengkung kuadratik lah. Sebab apa? Sebab X kuasa 2. Sebenarnya dalam ni ada banyak bentuk lengkung, betul tak? Yang biasa kita belajar tu lengkung kuadratik, lengkung apa nama tu? Salingan kan, kubik. Itu adalah nama-nama yang kita tahulah. Tapi sebenarnya bentuk lengkung ni, bentuk graf ni ada berbagai. Okey? Sampai tak ternama dah, dah tak ada nama dah. Okey? So ini adalah yang glamour-glamour lah. Okey, saya tunjuk contoh yang ni. So ini adalah satu lengkung kuadratik lah kan. So lengkung kuadratik. So kalau kat sini bentuk senyum lah sebab dia A dia positif kan. Okey. So apa yang saya nak terangkan di sini adalah okey, contohlah dia minta awak buat dy dx. Kan? So dy dx ni masih ingat lagi tak dy dx tu apa? Dy dx ni adalah kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Okey. So ni adalah satu titik. So ada satu garis lurus yang melalui titik pada lengkung. Itu yang dipanggil sebagai garis tangent. Okey, so garis tangent saya harap kamu ingat lagi lah. So ini adalah dia punya titik tu, titik tangent. Okey. Jadi kita nak cari dia punya kecerunan tangent ni kan. So kita guna dy dx. So dy dx. Ingat lagi kan dy dx pengamiran ni? Okey. Kami bezakan y terhadap x. Okey. So bila dibezakan y terhadap x, dapatlah kat sini. Okey, ingat lagi 14x tambah 5. Okey, so ni adalah jawapan untuk kecerunan tangent tu. Okey, jadi apa kaitan yang kita nak belajar hari ni? Apa kaitan dia tu? Okey, sebenarnya pengamiran ni adalah okey, kalau ni daripada y pergi ke dy dx, kita guna pembezaan kan. So sekarang ni kalau kita nak patah balik dy dx pergi ke y. Okey, itulah kita gunakan pengamiran. So pengamiran ni adalah songsangan bagi pembezaan. Okey. So senang juga. Memang senang sangat tajuk ni sebenarnya. Okey, jangan risau, jangan sedih-sedih. Takut-takut pula. Jangan takut-takut lah. Okey. So sekarang ni bila kamu tengok macam mana kita nak tukar daripada persamaan kecerunan tangent ni kepada persamaan lengkung. Nak kira balik apa persamaan lengkung. Dia bagi kecerunan tangent. Kecerunan ni, so kita nak cari persamaan lengkung pula. Okey. So macam mana nak buat adalah nampak tak saya bagi kat ni atas ni. Ini adalah formula untuk pengamiran. Pengamiran ni. So dekat sini kalau dalam perbezaan kita guna BDTS kan, bawa depan tolak 1. Okey, untuk yang ni kita akan guna tambah 1 bawa bawah. Okey, TSBB. So kita akan gunakan kaedah TSBB. Tambah 1 bawa bawah. Okey. So maknanya bila kata TSBB ke BDTS tu maknanya dia fokus kepada kuasa. Apa benda yang nak kita buat tu adalah pada kuasa. Okey. So fokus kepada kuasa dia lah. Ni kuasa dia kena tambah 1. Lepas tu kita bawa dia ke bawah. Macam tu maksudnya. Okey. So sekarang ni cuba kita tengok macam mana kita nak buat kamiran untuk ni kita nak tengok dapat tak balik ni. Jawapan yang ni, yang atas ni, persamaan lengkung ni. Okey. Jadi kita buatlah pengamiran. So simbol pengamiran ni dia bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam S gitu. Macam S gitu kan. Okey. Lepas tu so dia akan jadi dy. Okey, yang ni ds ni pindah ke sana. Okey, pindah ke sana.
dia akan jadi 14x tambah 5 dx. Okay. So, dx. Apa maksud dia tu? Jadi, ini ada kita akan kena kamikan dy. Bila kamiran jumpa d ni, dia akan jadi y. Dia akan jadi y kat sini. Okay. So, jadi yang ni pula kita akan buat satu-satulah. Macam juga kita buat pembezaan. Maksudnya kita akan buat ikut dia punya sebutan-sebutan. Sebutan demi sebutan yang kita akan buat operasi tu. Okay. So, ini adalah satu sebutan. 14x satu sebutan. Dan kemudian 5 adalah satu sebutan kan. Okay. So, sekarang kita buat satu-satulah. Kita buat mula ni 14x dulu. Kita buat TSBB tu. Okay. So, 14x TSBB kita buat 14 darab x. Okay. Lepas tu dia kata kuasa dia tambah 1. Sini adalah 1. X kuasa 1 kan. So jadi 1 tambah 1 berapa? 2 kan. Okay. 2. Nampak cikgu buat? 1 tambah 1 2. Lepas tu bawa bawah. Tambah 1 bawa bawah. Letak 2. Senang kan? Tambah 1 TSBB. TSBB. Macam tu Tambah 1 bawa bawah. Okay. So tambah 1 1 tambah 1 2. So 2 tu tadi letak kat bawah pula. Okey, kemudian kita dah buat yang pertama ni, kita tengok yang terms yang kedua pula, sebutan yang kedua pula. So sebutan kedua adalah 5. Okey. So 5 okey tambah 5. Okey, 5 ni sebenarnya apa? X kuasa kosong, betul tak? So 5 ni sebenarnya ada X kuasa kosong. Ni X kuasa, saya tunjukkan kamu sebenarnya ni X kuasa kosong. Okey, X kuasa kosong. Sebab X kuasa kosong ni adalah sama dengan 1. So, 5 darab dengan 1 sama dengan 5. Okey? Jadi, 5x kosong tambah 1. Kosong tambah 1 jadi 1. Per 1. Nampak? Ni saya tunjuk dulu. Okey? Kemudian kamu kira. Ingat bila kamu dah gunakan TSBB tu tadi. Okey? So, simbol kamiran dah tak ada. Sebab kita dah buat operasi pengamiran tu. So, tak perlu lagi buat simbol bentuk S macam ni. Tak perlu lagi. Jangan tulis lagi. Bila dah guna je TSBB, kita dah tak perlu lagi nak lukis simbol ni. Okey? Lepas tu, kamu boleh potong lah. Mana boleh potong? So, jadi sini 1, sini 7 kan. So, 7 X kuasa 2 tambah 5X. Okey. So, ini kamu dapat 7X kuasa 2 tambah 5X. Okey. Cuba kita tengok yang pertama tadi. Ni, yang dia punya persamaan lengkung ni tadi. Apa beza yang kamu nampak kat sini? Dengan yang ni. Dengan yang ni. Okey? Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, Y tak masalah sama dengan 7X kuasa 2 tambah 5X. Tapi negatif 6 ni pergi mana? Negatif 6 ni pergi mana? Macam mana nak buat tu? Okey, tengok sini Bila kita buat pembezaan, kita tahu bahawa bila kita bezakan satu pemalar tu, dia akan jadi sifar kan? So, dia akan jadi sifar. So, dia tak ada kan? Betul tak? Jadi, bila kita buat kamiran, benda tu tak adalah sebab kita tak boleh nak buat kamiran tu kan? Jadi, sebab itulah bila ini kita kena letak, nampak tak dekat formula cikgu ni? Kena letak tambah C. C adalah satu pemalar. So, kita letak kat situ adalah tambah, kena letak tambah C. Sebab ini adalah nama dia adalah kamiran tak tentu. Okey? So, kamiran tak tentu. Just tambah saja C kat sini. Okey? So, C ni maknanya dia merujuk kepada sebarang nombor lah. Okey? So, kalau C kat sini untuk kes yang ni, persamaan lengkungnya adalah negatif 6. Okey? So, jawapan untuk yang, untuk pembezaan dy dx 14x. Okey, 14x tambah 5 ni sebenarnya boleh datang daripada pelbagai persamaan lengkung, betul tak? So, boleh jadi 7x kuasa 2 tambah 5x tambah 12. 7x kuasa 2 tambah 5x tolak 32. So, dia akan bentuk yang sama, betul tak? So, C itu adalah merujuk kepada sebarang nombor. Apa saja nombor. Sebenarnya nanti, kalau ada koordinat, kalau ada titik tangent tu, kita boleh tahu C ni berapa. Okay? So, sekarang ni tak ada. Dia tak bagi maklumat tu. So, inilah dia punya kamiran tak tentu tu. Okey. So, sekarang ni satulah. So, cikgu nak tunjuk lagi. Kita cuba buat yang lain pula. Ingat bila kamiran tak tentu ni, dia mesti ada C. Dia mesti ada C. Okey, contoh lagi. Contoh apa lagi? Okey. Contoh kita nak kamirkan nombor 7. Macam mana nak kamirkan 7 ni?
Sama macam tadilah kan. So contoh kita buat sama-sama je. Okay, so kamikan terhadap dx. So ini maksudnya apa ni? Ini adalah maksudnya 7, saya ulang lagi saya, 7x kuasa kosong. Okay, 7x kuasa kosong. Jadi kita kamikan terhadap x akan jadi 7x. Okay, kosong tambah 1 jadi 1 per 1 tambah C. Jangan lupa buat C, ini adalah kamiran tak tentu. So dia akan jadi 7x tambah C. Okay, so ni jawapan dia. Okay, so yang seterusnya kita ambil. Contohlah kalau ni simple je kan. Okay, saya bagi yang panjang sikit. Okay, so saya bagi yang panjang. 2x kuasa 2 tambah 1 per x kuasa 3 tolak dengan 4x. Okay, kita cuba lagi sekali. Macam mana nak buat? Okay, dx. Maknanya terhadap x. Kamiran tu terhadap x. Okay, jadi kita kena buat satu-satu terms tu. Okay, ingat macam juga dalam tajuk pembezaan. So kita kena tukar dulu dalam bentuk indeks. Lepas kita tukar bentuk indeks, so barulah kita boleh buat operasi lah. Sama ada kita nak buat pembezaan ke, kita nak buat BDTS ke, kita nak buat TSBB ke. Okay, tu penting tukar dulu ke dalam bentuk indeks. So tukarlah dalam bentuk indeks. Dia akan jadi 2x kuasa 2. Okay, sorry. 2x kuasa 2. Yang ni dah dalam bentuk indeks kan? So yang ni tukar dalam bentuk indeks, dia akan jadi tambah. Okay, x kuasa 3 ni kat bawah. So dia kena naik ke atas lah. Jadi x kuasa negatif 3. Okay. So jadi tolak 4x lah ini. Okay, lepas tu kita buat satu-satu. Okay, buat satu-satu dia akan jadi 2. Okay, so yang ni adalah kita buat TSBB. Tambah 1 bawah-bawah. So 2x, 2 tambah 1 jadi 3. 3 per dengan 3. Okay, so tambah dengan, okay ni jadi apa? Negatif 3 tambah 1 dia akan jadi negatif 2. So jadi x kuasa negatif 2 per negatif 2. Okay, lepas tu tolak 4 x kuasa 1 tambah 1 dia akan jadi 2 per 2. Jangan lupa letak tambah C. Okey, letak tambah C sebabnya adalah kamiran tak tentu. Okey, so kecilkan dia akan jadi, boleh kecilkan tak ni? Okey, so sekarang ni ada yang boleh kecilkan, ada tak boleh dikecilkan. So mana yang tak boleh dikecilkan tu tak payahlah. Okey, so tengok ni. So positif darab dengan negatif dia akan jadi negatif kan? So negatif kat sini. Okey, ingat bila kamu tengok dia punya kuasa, lepas dalam yang mana kita boleh, bila sampai sini, kita kena cantikkan dia lah. Yang mana boleh potong, kita potong. Kemudian kita cantikkan dia. Cantikkan dia maksudnya tak ada lah yang kuasa negatif-negatif tu tak ada. Jadi kita letak yang negatif 2 tadi, kita kembali balik kepada bawah. Kita hantar ke bawah balik. Kita hantar dia pergi bawah balik. Balik rumah dia balik. Balik rumah balik. Dah negatif sangat ni ha. Suruh dia patah balik, jadi positif balik. Maknanya bila kamu, jangan keliru tau. Bila kamu nak gerakkan X ni, kamu jangan, dia nombor-nombor lain tu stay. Nombor-nombor lain stay. Okay, yang hanya bergerak adalah X kuasa yang negatif tu. Yang ini je yang bergerak. Kalau dia nombor kat depan ni, nombor tu stay. Jangan confuse. Okay, so awak akan dapat kat sini dia akan jadi, tak ada nombor kan, so ini adalah 1 lah sebenarnya. 1 dia bukan tak ada nombor, dia ada nombor tapi 1. Tapi kita tak ada tulis 1, betul tak? So tinggalkan 1 kat atas tu. So jadi 1 per dengan jadi ini adalah 2. Tadi negatif ni kita dah selesaikan lah, positif darab negatif. Okey, jadi 2, x ni tak bawah. Jadi x kuasa 2. Okey, yang ni boleh kecilkan, dia akan jadi 2. So tolak 2, x kuasa 2 tambah c. Okey, so selesailah kita punya ni. Okey. Okey, saya bagi lagi contoh lain. Rasa kamu dah faham lah. Sama je macam kita buat pembezaan tu. Bila kita buat pembezaan tu, kita dah pandai. Maknanya yang ni senang je lah. Kita tahu kita akan buat terms demi terms lah. Maksudnya sebutan demi sebutan. Okay. So contohlah, kalau kamu diberi dalam bentuk fraction pula. Okay, dalam bentuk pecahan. Okay, so pecahannya adalah, contoh 3x kuasa 5 tambah 7x kuasa 2 per dengan x kuasa 10. Macam mana nak buat tu?
X kuasa 10 pula tu kan. Jangan takut lah, tak ada benda pun. Okey, macam kita buat pembezaan juga. Bila kita nampak fraction ni, dalam bentuk macam ni, apa yang perlu kita buat adalah asingkan dia. Kita kena asingkan dia ni, maksud kita pecah satu-satu kan. Sebab dia bawah dia ni tunggal kan. So, pecahkan. Okay. So, dia akan jadi, jangan hilangkan pengamiran lagi sebab kita tak guna lagi TSBB ni. Kita belum lagi apply TSBB, so kita tak boleh lagi hilangkan dia. Okay. So, jadi 3X kuasa 5 per X kuasa 10 tambah 7X kuasa 2 per X kuasa 10. Okay. Lepas tu, hilang lagi tak ni? Belum hilang lagi. Kita kecilkan dulu. So, kita kecilkan dulu. Maknanya kita belum lagi buat TSBB. Jangan. Saya pesan banyak kali ni. Jangan. Okay. So, dia akan jadi 3. Kecilkan. Dia akan jadi 3. Okay, X habis lah tak tadi. Jadi, X kuasa 5. Okay. Lepas tu, tambah dengan, ni potong. Dia akan jadi 7 per X kuasa 8. Okay. Lepas tu buat apa? Lepas tu, kita dah kecilkan ni. Okay, jangan lupa dx. Betul pula. Okay, dx. Maksudnya kamera ni terhadap x. Okay. Lepas kamu dah dapat dalam bentuk macam ni. Okay. Jangan lupa untuk jadikan dia dalam bentuk indeks dulu. Baru kita boleh nak buat TSBB. Okay. So, buat dalam bentuk indeks lagi. So, simbol kamiran belum lagi hilang Okay. Lepas tu dia akan jadi 3x kuasa negatif 5. Tambah dengan 7x kuasa negatif 8 dx. Okay. So, bila kita dah buat dalam bentuk ni, barulah kita kita buatlah TSBB tu. So, TSBB apa tu? So, 3x. 3 ni stay je. 3 tu 3. Sebab kita sekarang nak fokus kepada kuasa. Ingat TSBB tu kita nak buat pada kuasa. So, jadi x, kuasa x tu lah. So, negatif 5 tambah 1 dia akan jadi negatif 4. Okay. Dengan negatif 4. Tambah dengan 7x kuasa negatif. Okay, negatif 8 tambah 1 jadi negatif 7 per negatif 7. Jangan lupa letak tambah C. Okay. Lepas tu, okay. So, cantikkan dia. Okay, nombor, asingkan dia. Nombor dengan nombor. Macam tu kan. Okay. Jadi, negatif 3 per dengan 4. Cuba kamu tengok pada X dia tu. Okay, X dia sekarang ni adalah kuasa dia negatif. Okay, kalau dia kuasa positif, kita letak dia ke atas. Tapi sekarang ni, X dia kuasa dia negatif. So, bila kuasa dia negatif, kita nak cantikkan dia, betul tak? So, bila kita nak cantikkan dia, kita kena letak di bawah. So, dia ni letak bawah. Yang lain jangan tengok tau. Kita bawa dia ke bawah. Sebab dia dah nakal ni. Nakal sangat kan, negatif kan. Negatifnya betul ni. So, jadikan dia seorang yang positif. Macam mana? Bawa dia ke bawah. Letak kat rumah dia betul-betul. Letak kat bawah ni. So, jangan confuse. Letak kat sini jadi per dengan X kuasa 4. Nampak? Negatif. Okay, so negatif tadi sama dengan negatif. Sebabnya positif kali dengan negatif. So, negatif. So, negatif 3 per 4 X kuasa 4. Okay, ni positif dengan negatif pun negatif. Jadi, 7. Okay, ni boleh kecilkan ni. Okay, yang ni boleh kecilkan. So, dia akan jadi 1 lah. Kita potong. Dia akan jadi negatif. Okay. So, sini adalah 1 lah. 1 ke atas. 1. Jangan kosongkan tau. Yang nombor tu ada. Nombor 1. Tapi kita tak tulis. Okay, 1 per dengan X kuasa negatif 7. So, X kuasa negatif 7 ni yang kita bawa dia ke bawah. Yang lain stay. Okay, bawa dia ke bawah. Dia akan jadi X kuasa 7. Jangan lupa buat tambah C. Okay. Selesailah. Samalah. Okay, dah dapatlah jawapan dia. Ni. Okay. So, sekarang ada satu lagi contoh saya nak bagi kamu. Okay, kalaulah dia bagi dalam bentuk macam bracket-bracket kan. Itu senang sajalah sebenarnya. Awak just, kalau ni saya tunjuk. Kalau X tambah 3, X tolak 5 per dengan berapa? X kuasa berapa nak ni? Kuasa 5 lah contohnya. Okay. So, kalau macam ni, sama juga prosedur dia. Kamu kena expand dulu. Cuba buat sendiri boleh tak ini? Okay. Cuba kamu expand dulu. Lepas expand tu, baru kita pecahkan macam cikgu tunjuk tadi.
Lepas dah pecahkan macam cikgu tunjuk tadi tu, barulah kita boleh buat TSBB. Jangan lupa sebelum buat TSBB, kena pastikan setiap term, setiap sebutan tu adalah dalam bentuk apa? Bentuk indeks. EX kuasa N. Okay. So, kita akan tengok. Okay, ni adalah latihan yang kamu kena buat. Cikgu dah bagi dah jawapan kat situ. Okay, cuba jawab soalan-soalan cikgu bagi ni. Okay, ni soalan dia. Okay. Sekarang kita masih lagi dalam bahagian ni, bahagian kamera tak tentu. Saya nak tunjuk pula. Ingat tak kita ada belajar dalam tajuk pembezaan tu pasal fungsi gubahan? Okay. Kalau macam ni, dia bracket ni kan. So, bracket macam ni, ataupun yang ada kuasa 2 tu, kita boleh kembangkan. Betul tak? So, kita boleh kembang dan kita boleh selesai buat operasi TSBB tu ikut terms by terms lah. Maksudnya satu sebutan, lepas tu satu sebutan. Okay? So, contohlah kalau lah pula dia punya ni adalah dia fungsi gubahan ni. Okay? So, fungsi gubahan kat sini. Okay. Okay, fungsi gubahan tu adalah AX tambah B kuasa N. Ingat lagi tak? Fungsi gubahan kan? Kalau dalam fungsi gubahan tajuk apa pembezaan tu, kita buat BDTS luar, lepas tu BDTS dalam kan? Tu untuk dalam konteks pembezaan lah. Okay, cuma sekarang ni untuk yang bahagian fungsi gubahan untuk melibatkan kamera ni, okay, dia ada ni dia juga. Cara dia juga, dia ada formula dia lah. Okay, so sekarang ni kita tengok mula-mula sekali apa yang perlu kita buat adalah, okay, untuk bahagian kamera ni, dia ada syarat tau. So, N dia tak boleh sama dengan 1. So, N dia tak boleh sama dengan negatif 1, sorry. Okay, N dia tak boleh sama dengan negatif 1. Sebab apa tak boleh sama dengan negatif 1? Kenapa? Okay, cuba kita letak kalau N tu negatif 1. So, negatif 1, nanti kita buat TSBB tu, tambah 1 bawah-bawah tu kan. So, jadi negatif 1 tambah dengan 1, jadi kosong. Okay, jadi kosong kan? Okay, contohlah saya buat X kuasa negatif 1. Lepas tu, apabila kita buat kamiran, dia akan jadi apa? Dia akan jadi X negatif 1 tambah 1 sama dengan kosong, betul tak? So, jadi kosong kat sini. Kosong per dengan kosong. Dalam matematik, tak boleh per dengan kosong. Dia jadi tak takrif. Tapi kalau kosong bahagi dengan satu nombor, tak apa, dia akan jadi sifar kan? Tapi kalau per dengan kosong, dia jadi tak takrif. Sebab tu dia kena buat syarat N tak boleh sama dengan negatif 1 untuk bahagian kamera ni. Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok macam mana nak buat kamera yang melibatkan fungsi gubahan adalah dengan cara kita buat juga TSBB tu, iaitu tambah 1. Okey, lepas tu kita bawa bawah. Okey, so dia akan jadi AX tambah B. Ingat bila buat fungsi gubahan, bentuk dia mesti dalam bentuk AX tambah B. AX tambah maksudnya 2X tambah 3. 3X tolak 5. Macam tu tau. Maksudnya ada X, yang satu lagi tu pemalar. Tak kisahlah susunan dia macam mana. Okey. Kalau macam contohnya 2X kuasa 2 tambah 3. Itu tak boleh. Itu bukan fungsi gubahan yang kita boleh gunakan cara ni. Okay. So, bila kita AX tambah B. Okay, bracket kan. Bracket ni jadi N tambah 1. Per dengan N tambah 1. Okay. TSBB. Tambah 1 bawah kan. Okay. So, bawah. Cuma beza di sini. Dia kena. Okay. Awak nampak tak AX tambah B ni? Awak kena tengok apakah nilai A kat sini. Awak kena darab nilai A kat sini. Dia macam tu. Okay, so dia macam tu. Ni, dia punya ni dia. Dan jangan lupa disebabkan ini adalah kamiran tak tentu. Jadi, kena tambah C. Okay, faham? Okay, saya harap kamu faham lah yang ni. Okay, so cuba kita tengok contoh lah supaya kamu lebih faham. Okay, kita tengok contoh. Macam mana nak apply. Okay, contohnya adalah 2X tolak 5 kuasa, kalau kuasa 2, kalau kuasa 1 tak payahlah kan, maksudnya kita just buat TSBB tu satu kan, tak satu terms. Okay, tapi kalau kuasa 2 pun senang juga. Kuasa 2 kita buat apa? Kita boleh expand benda tu kan. Kalau kuasa 3 lah contohnya, kuasa 3 kat sini. Kalau kuasa 3 macam mana nak buat? So samalah juga. Kita mula-mula sekali kita ni nampak tak dalam ni? Okay, so 2X tolak 5.
Okey, TS tambah 1. So, 3 tambah 1 dia akan jadi 4. Dengan 4 juga. So, apa benda yang ni? Kita kena tambah lagi. Ni, tengok nilai A tu. A tu berapa? Allah Akbar. A tu 2 kan? So A tu 2. So, 2 ni letak kat sini. 2 tu darab dengan nilai kita. Kuasa dia tambah 1 dia letak kat bawah tu. So, macam tu. So, dia akan jadi 2X tolak 5 kuasa 4 per dengan 8. Okey, ni tambah C. Jangan lupa tambah C. Okey, selesai. 2X tolak 5 kuasa 4 per dengan 8 tambah C. Okey, dah siap. Senang je. Simple je ni. Okey, contoh. Kalau ada nombor pula kat depan, macam mana? Okey, kalau ada nombor. Contohlah nombor 3. Berapa nak buat? Negatif. 4 tolak 5. 4 tolak 3X kuasa. Kuasa negatif. Macam mana saya nak buat? Kuasa 4 lah contoh. Macam tu. Kuasa 4. Bagi soalan susah. Okey. So, kuasa 4 kan? So, macam mana nak buat ni? Okey. Macam biasa saja. Ini terhadap X lah. Dx. Okey. Jadi, kita tengok kat sini. 3 ni, nombor yang lain tu, kita tak payah nak fikir tau. So, biarkan je nombor tu kat situ. Just tengok, duduk kat situ je. Duduk je kat situ 3 tu. Okey. Lepas tu, kamu tengok benda ni. Okey, fokus kepada yang ni. So, dia akan jadi 4 tolak 3X kuasa. Okey. So, kuasa sekarang ni, kita fokus pada kuasa. TSBB tu fokus kepada kuasa. Okey. So, kuasa dia 4 kan? So, 4 tambah 1 dia akan jadi 5. So, 5. Per dengan letak 5 kat bawah ni. Okey. So, dia kena darab dengan satu nombor kat sini kan? Betul tak? Nombor apa ni? Ni adalah A. Ini adalah A. So, apa nilai A kita? Jangan confuse lah. Kat sini saya tukar sikit. Seperti yang tadi tu kita buat AX tambah B kan? Cuma sekarang ni, AX ni kat sini. Tambah B. Tak ada masalah kan? Kalau kita rasa macam confuse, kita boleh juga betulkan. Dia jadi apa? Negatif 3 tambah 4. Negatif 3X tambah 4. Nampak tak? Negatif 3X tambah 4. Macam tu. Kan? So, sini adalah A dia. AX tambah B. AX tambah B. So, A kita apa? A kita adalah negatif 3. Okay? So, A dia negatif 3. Okay? Senang kan? Okay. Lepas tu, jangan lupa tambah C. Sebab ini adalah kamiran tak tentu. Okay. So, selesaikan macam biasa. So, 3. Okay. Yang mana boleh potong, kita potong dulu. Kita tengok ini boleh potong. 3. Ini 3. Boleh potong. Okay. So, dia akan jadi kat sini 4 tolak 3X kuasa 5 per dengan, okay. Ni ada negatif kan? Jangan lupa ni positif bahagi dengan negatif. Letak negatif ni kat tengah-tengah. Bila jawapan akhir tu, dia memang kena letak kat tengah-tengah negatif tu. Okay? Ingat belajar tu. Okay. So, lepas tu dari sini tinggal 5 saja. Dan jadi tambah C. Selesai lah. Okay, dah selesai. Okay. Saya bagi lagi satu contoh. Satu lagi contoh saya bagi. Okay, contoh yang melibatkan nombor negatif. Dia punya ni negatif pula. Kuasa dia negatif. Okay, kita cuba Okay. Kuasa dia negatif. So, jadi apa nak buat? Negatif 3 per dengan 5X tambah 7 kuasa 3. Okay. So, apa yang saya pesan sebelum ni adalah kita kena jadikan dia dalam bentuk apa? Bentuk indeks dulu. Bentuk indeks. Maksudnya AX kuasa N. Kalau ni kita anggap sebagai X lah maksudnya kan. So, dia jadi AX kuasa N. Okay. So, lepas tu, kamu akan jadi belum lagi hilangkan kamiran sebabnya kita belum lagi menggunakan TSBB. So, biarkan dalam bentuk macam ni. Dia akan jadi kat sini negatif 3 per dengan negatif 3 per apa? Negatif 3. Okey, yang ni naik atas lah. Kuasa tadi kita naik atas. Kan? Jadi 5X tambah 7 kuasa negatif 3. Okey, so dx. Okey, dah dalam bentuk indeks barulah kita boleh apa? Buatlah TSBB tu. So, buat TSBB sekarang. Dia akan jadi negatif 3. So, nombor tu biarkan saja. So, jadi 5X tambah 7. Okey.
Negatif 3 tambah 1. So, jadi negatif 2. Jadi negatif 2. Negatif 3 tambah 1. TSBB. Tambah 1, bawa bawah. Tambah 1, bawa bawah. Okey? So, TSBB tambah 1, negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Per dengan, okey. Okey, bawa bawah. So, letak kat negatif 2 ni kat bawah. Lepas tu kat sini ada apa? Ada A. Kat sini ada A. So, apa A kita? A kita adalah nombor 4 ni. Nombor 5. Kan? A kita 5. So, letaklah 5 kat sini. Okey. Sekarang ni kita boleh, okey, buat tambah C. Kenapa tambah C? Ini adalah kamiran tak tentu. Okey. Lepas tu kita tengok boleh kecilkan ke tak? Kalau tak boleh kecilkan, kita buatlah macam biasa. Okey. Buatlah macam biasa, dia akan jadi negatif 3, 5x tambah 7 kuasa negatif 2 per dengan negatif 10 tambah C. Okey, saya ingat lagi. Okey, lepas tu apa? Okey, jadi sekarang ni negatif bahagi dengan negatif dia akan jadi positif. Okey, negatif bahagi dengan negatif jadi positif kan? Okey, so positif kat situ dia akan jadi sama juga dengan okey, 3. Okey, sekarang ni benda ni dalam bentuk negatif kan? Negatif 2 kan? So, kita kena cantikkan dia. So, bila kita kena cantikkan dia, kita nak kembalikan dia menjadi seorang yang positif. Daripada dia jahat negatif tu, kita suruh dia jadi baik lah. So, dia positif, kita letak dia kat bawah. Letak dia kat bawah. Duduk elok-elok kat bawah. Jangan nakal-nakal lagi. Sini. Letak kat bawah ni. Nampak? Saya bawa ni je. Saya bawa ni. Saya bawa benda ni yang negatif tadi. Benda ni yang kuasa negatif kan? So, benda ni yang saya bawa ke bawah. Okey, tengok macam mana cikgu buat. Sebab ada juga yang keliru lagi. Bila nak isi negatif-negatif kan, kuasa-kuasa negatif ni. Jadi, negatif, okey, negatif dengan bahagi negatif dah positif kan. So, tak payah letak sini apa-apa lah. So, dia akan jadi 3 kat sini per dengan 10 kuasa 5x tambah 7 kuasa 2 tambah C. Okey? So, inilah jawapan kita. Jawapan akhir kita. Okey? Okey, so saya nak kamu jawab soalan ni. Okey, cuba jawab soalan yang cikgu bagi ni. Tak banyak pun, ada 4 je untuk bahagian ni. Okey? Cuba jawab ya. Dah ada jawapan tu. Cikgu bagi jawapan tu. Okey. Salah. Tu soalan ni. Soalan ni. Guna soalan ni. Ni. Soalan kamiran dalam bentuk AX tambah B kuasa N ya. Buat yang ni buat soalan ini. Okey, so sekarang kita masih lagi dalam kamiran tak tentu. Okey, kamiran tak tentu. Jadi kita akan, kalau tadi kita tengok ada persamaan lengkung tu dalam bentuk tambah C kan. Okey. Cuma sekarang ni macam mana kalau C tu kita tak tahu nilai dia. Kita nak tahu nilai C tu apa. Okey. Sebenarnya senang je lah. Okey, contohlah dia bagi awak dy dx awak adalah sama juga dengan berapa ya? Sama dengan, kita ambil mudah sikit ya. Jadi kita ambil 3x kuasa 5 tambah 4x. Okey, kan? 3x kuasa 5. Okey lah, kita ambil mudah sikit. 3x kuasa 2 tambah 4x. Kita ambil mudah je lah kan? Okey, kita buat contoh kuadratik juga. Okey? So, bila kita, ini adalah kecerunan. Kecerunan tangent tu kan? Okey. Jadi sekarang ni dia bagi pula kecerunan tangent ni adalah tangent yang ada pada titik mana? Nampak tak ni? Dia bagi titik. Tadi dia tak bagi nilai titik. Sebab tu kita tak boleh tahu nilai C. Kalau sekarang dia bagi nilai titik dia, dia kata kecerunan tangent ni adalah kecerunan tangent yang melalui titik. Kecerunan tangent yang melalui titik berapa contohnya? Titik 1, 0 contoh. 1, 0. Okey. So dia lalu titik ni. Ini adalah kecerunan tangent bagi titik 1, 0. Okey. So kita buat sama saja macam yang kita buat tadi sebelum ni. Okey. So kita cari, kita kamirkan lah. So kita kamirkan dia. Dia akan jadi kat sini y sama dengan okey 3x kuasa 2 tambah 4x dx. Okey. Kamirkan terhadap x. Okey, so kita buat dia punya TSBB tu.
Okey, so TSBB adalah 3 X kuasa 3 per 3. Lepas tu tambah dengan 4 X kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, so tambah C kan. Okey, kecilkan yang mana kita boleh kecilkan. So dia akan jadilah kat situ X kuasa 3 tambah 2 X kuasa 2 tambah C. So Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2 X kuasa 2 tambah C. Okey, bila kita dapat macam ni, persamaan lengkung yang masih lagi dalam bentuk tambah C, apa yang perlu kita buat adalah menggantikan koordinat yang dia bagi. Nampak tak? Ini yang fungsi koordinat tu. Kalau dia tak bagi koordinat, kita tak boleh nak cari C. Tapi kalau dia bagi koordinat, kita bolehlah cari nilai C dia apa. Macam tu. Okey, so kita cari nilai C, dia akan jadi. Okey, so gantikan Y dia dengan ni X ini Y lah. Ni X ini Y kan. So X dia 1, Y dia kosong. So Y dia adalah kosong. Ini adalah X dia 1. 1 kuasa 3 tambah 2 kali 1 kuasa 2 tambah C. So jadi 1 tambah 2 tambah C. Kosong. So C sama dengan negatif 3. Okey. C sama dengan negatif 3. Nampak tak? Betul tak? 1 tambah 2. Okey, so 3 kat sini. So pindah sana jadi negatif 3 lah. Okey, so C sama dengan negatif 3. So bila kita dah dapat C sama dengan negatif 3, bolehlah kita gantikan balik ke dalam. Okey, ni gantikan. Dah tak ada. Ini lah. Okey, gantikan dalam ni. Okey, gantikan. So dia akan jadi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2 X kuasa 2 tolak 3. Okey, so ini adalah jawapan akhir kita bila diberi koordinat. Macam tu. Senang kan? Bila bagi koordinat, macam inilah cara dia. Okey. Okey, so saya harap kamu cubalah jawab. Senang sajalah sebabnya bahagian ni sama macam kita belajar sebelum ni. Cuma bezanya kita gantikan dia punya X dengan Y tu dengan koordinat yang diberikan tu. Dan cari nilai C, kemudian kita tambahkan, masukkan balik dalam samaan. Okey. Contohlah kita bagi satu lagi. Okey, kita cuba lagi satu. Okey, kalau dia bagi pula kat sini fungsi G prime X sama dengan okey, so apa ya? Kita tulis 2 per X kuasa 2 tolak dengan 3 contoh. Okey, tolak dengan 3. Dia kata lalu ini adalah kecurian tangent pada titik. Pada titik berapa? Contohnya, saya buat mudah-mudah lah. Pada titik 1, 1. Contoh. Okay. So, pada titik. Pada titik 1, 2. Okay. Pada titik 1, 2. Okay. So, kecerunan tangent tu. Kecerunan tangent. Ni lengkung dia kan. So, lengkung dia macam-macam. Ni bentuk lengkung apa tak tahulah kan. Okay. So, bentuk lengkung. So, dia lalu pada titik 1, 2. Nampak? So, ini adalah kecerunan pada titik 1, 2 ni lah. Pada garis tangent ni. Okey. Jadi, kita nak buat dia punya kamiran. So, bila kita buat kamiran kat sini. Kita buat kamiran kat sini. Okey. So, dia akan sini jadi apa? Dia akan jadi GX. Ni kalau dia buat dalam bentuk fungsi macam ni lah. Okey. So, GX sama dengan 2 per X kuasa 2 tolak 3. Jangan lupa kamirkan terhadap X lah. Sebabnya kita nak kamirkan dia terhadap sebutan dalam sebutan X. Macam tu. Okey. Jadi kita buat macam biasa saja. So jadi tengok. Yang ni belum lagi dalam bentuk indeks. Tukar dulu dalam bentuk indeks jadi 2 X kuasa negatif 2 tolak 3. Okey, jangan lupa kita belum lagi boleh hilangkan simbol pengamiran tu sebab kita belum lagi menggunakan TSBB. Okey, kita belum guna TSBB, jangan hilangkan dia. Okey. So dia akan jadi kat sini dx lah. Kita belum guna lagi. Okey. Bila once kita dah nak apply TSBB, so barulah dia akan hilangkan simbol S tu, simbol kamiran. Dia akan jadi 2X kuasa negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. So negatif 1 per negatif 1 tolak 3. Ni jadi apa ni? Ni X kuasa kosong kan? So X kuasa kosong, kosong tambah 1 jadi 1. So X kuasa 1 per 1. Tak payah tulis pun tak apalah. Nanti kalau dah mahir, dah tahulah ya. Okey, jadi ditambah dengan C, dia akan jadi positif dengan negatif jadi negatif 2. Okey, per dengan ni X kuasa negatif 1 kan? Okey, cantikkan dia. So, turunkan dia ke bawah. Jadikan dia orang yang baik. Dia nakal kan? Bawa dia balik ke pangkal jalan. Okey.
So dia akan jadi kat situ X kuasa 1 lah. So X lah kiranya. Okay. Lepas tu jadi tolak 3 X tambah C. Okay. Okay, so sekarang ni kamu tengok kat sini. Lepas tu barulah kita boleh masukkan nilai koordinat yang kita ada ni. Nilai koordinat kita berapa? Nilai koordinat kita adalah 1, 2. Ini X, ini Y. Okay, so dia punya Y dia adalah 2. 2 sama dengan negatif 2 per 1 tolak 3 kali 1 tambah C. 2 negatif 2 tolak 3 tambah C. Negatif 2 tolak 3 jadi negatif 5 tambah C 2. So 2 sama dengan 2 pula. Okey, 2 ni jadi kesan jadi 7. So C sama dengan 7. Okey. Betul ke tak tu? Kau tulis-tulis kan sedar-sedar salah. Okey. So kita check 2 double check lah. Double check. 2 rasa dah betul kot. 2 X kuasa negatif 1. Okey, tolak 3X. Betul dah. Okey, so jadi negatif 2 per 1 tolak 3. 1. Okey, so negatif 2, negatif 5. Okey. So dapat 7 kat situ. Lepas tu barulah kita masukkan ke dalam persamaan kita tadi. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi tak ada luar lah tulis kat mana ni. Okey, so dia tadi C sama dengan 7 kan? Jadi kamu masukkanlah jadi oleh itu Y sama dengan negatif 2 per X tolak 3X tambah 7. Macam tu. Okey? So dapat ni. Gantikan saja, masukkan balik dalam tu. Okey? Okey, jadi so inilah soalan dia yang kamu kena buat tu. Cuba jawab soalan ni. Okey, cuba jawab soalan yang cikgu bagi ni. Tu jawapan dia. Okey, lepas ni kita tengok next video. Cikgu akan tunjukkan apa itu kamiran tentu pula. Okey, so kamiran tak tentu dah habislah. Sini sajalah kamiran tak tentu. Okey, cuba buat latihan-latihan yang cikgu bagi tu. InsyaAllah boleh tu, senang saja kan. Okey, kita jumpa next video.